Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Modul kali ini modul Ulumul Hadis, semester 1. Kita akan membincangkan bab nombor 1, iaitu pengertian hadis nabawi. Manusia di dalam kehidupannya memerlukan kepada banyak maklumat, kepada ilmu, kepada pengetahuan. Di antara sumber ilmu adalah yang dipanggil sebagai naqli, dan satu lagi dipanggil sebagai akli. Ini adalah dua sumber ilmu, yang mana sumber naqli ini ialah apa yang diterima secara wahyu, ataupun yang wahyu yang diterima secara nukilan, dan ia adalah dalam bentuk Al-Quran dan juga hadis. Jadi sumber naqli ada dua, iaitu Al-Quran dan hadis. Manakala akli ialah apa yang difahami, yang difikirkan oleh manusia yang mempunyai akal. Jadi sumber naqli ini ia diperlukan oleh orang-orang Islam untuk agamanya, untuk beramal dengan agama, dan juga secara umumnya untuk dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kurnia Allah, Allah telah membangunkan ataupun meletakkan satu generasi yang terawal yang telah menerima dan menjaga Al-Quran dan hadis, iaitu golongan sahabat, dan juga selepas mereka golongan tabi'in, dan selepas mereka lagi siapa-siapa sahaja yang mengikut jejak langkah para sahabat dan juga tabi'in dalam menjaga Al-Quran dan hadis, dalam menghafalnya, dalam menyampaikannya. Jadi mereka yang berada di generasi-generasi terawal ini, mereka terkenal dengan kejujuran mereka, dengan amanah mereka, dengan memegang janji mereka. Oleh itu Nabi SAW telah menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik manusia adalah generasiku, kemudiannya mereka yang datang selepas mereka, kemudiannya mereka yang datang selepas mereka, iaitu golongan sahabat, kemudian tabi'in dan golongan atba' tabi'in. Antara mereka ada yang memberikan perhatian mereka kepada Al-Quran, dan golongan ini dipanggil mufassirun. Di antara mereka juga yang memberikan perhatian mereka kepada hadis, dan mereka ini digelar sebagai al-muhaddithun. Jadi inilah golongan yang telah menjaga Al-Quran dan hadis dan menyampaikannya sehinggalah ia sampai kepada kita. Golongan salaf itu 3 golongan ataupun 3 generasi. Yang pertama dan juga yang datang selepas mereka, itu mereka menjaga hadis ini kerana pengaruh hadis ini terhadap agama itu sendiri sebagai sumber yang kedua dalam agama selain daripada Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan agar Nabi itu dijadikan contoh untuk diamal, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada kamu, pada Rasulullah SAW itu contoh yang baik, sebagai ikutan. Jadi Nabi sebagai contoh yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu salah satu sebab salah memberikan perhatian kepada hadis. Juga ianya perintah Allah agar taat kepada perintah dan juga larangan Nabi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah. Apa sahaja yang dia larangkan daripada kamu, maka tinggalkanlah. Dan juga Nabi sendiri telah menganjurkan agar dengar kepada hadis Nabi SAW, apa yang dituturkan oleh Nabi, dan hafal dan juga sampaikan
itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuaddiyahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Sabda Rasulullah SAW, semoga Allah memberi cahaya kepada orang yang telah mendengar daripada kami satu hadis, lalu dia menghafalnya dan menyampaikannya. Kemungkinan orang yang membawa fiqh, iaitu hadis, dia akan membawanya kepada orang yang lebih faqih, yang lebih faham daripada dia. Kemungkinan orang yang membawa hadis itu dia bukanlah orang yang faqih ataupun yang boleh memahami hadis Nabi SAW. Itu jelas daripada hadis Nabi, saranan Nabi untuk mendengar, menghafal dan menyampaikannya. Dalam lafaz lain menyebutkan farubba muballighin aw amin sami'us. Kata Nabi SAW, hadis yang serupa seperti tadi, lafaznya mengatakan mungkin orang yang menyampaikan itu, muballigh, orang yang disampaikan itu adalah lebih memahami daripada orang yang mendengarnya, yang asal mendengar hadis itu. Dia telah menyampaikan kepada orang lain yang tadi itu yang menerima hadis itu, dia lebih faham daripada yang mendengar tadi. Jadi ini kemungkinan yang ada, dan inilah saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis itu ia merupakan kemuliaan bagi orang yang menjaga warisan para nabi. Itu jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap khalaf, mereka yang menolak penyelewengan orang yang melampaui batas, menolak anutan orang-orang yang batil, dan menolak penakwilan orang-orang yang bodoh. Jadi hadis ini jelas bahawa Nabi SAW memberikan kemuliaan, menyatakan kemuliaan ada pada mereka yang menjaga warisan para Nabi. Oleh itu kita dapati sahabat-sahabat dan juga para tabi'in dan juga mereka yang ikut jejak langkah mereka, mereka sanggup pergi jauh untuk mempelajari satu hadis atau menerima satu hadis sahaja. Jabir bin Abdullah, dia telah musafir daripada tempatnya ke Syam untuk mengambil hadis yang satu daripada Abdullah bin Unais. Dan juga Abu Ayyub al-Ansari, dia pernah pergi daripada Madinah pergi ke Mesir untuk meriwayatkan hadis daripada Uqbah bin Amir. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, ni masyhur. Kemudian dia datang pula tabi'in pun juga sama seperti para sahabat, yang mana mereka juga telah musafir untuk mendapatkan hadis Nabi SAW, musafir jauh, seperti Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, salah seorang daripada kibar tabi'in, dia kata, in kuntu la asiru fi talab al-hadith al-wahid masirat al-layali wal-ayyam, sesungguhnya aku akan menjalani ataupun aku akan musafir untuk mencari hadis yang satu saja, perjalanan siang malam yang banyak, beberapa hari pun tidak ada masalah, dia akan cari, dia akan pergi mencari hadis. Dan juga Amir Asy-Sya'bi yang telah pergi ke Mekah kerana untuk mendapatkan 3 hadis yang dia telah dengar, 3 hadis yang dia dengar, dia pergi dengan harapan untuk mendengar daripada salah seorang daripada sahabat dan kemudian bertanya tentang hadis itu. Asy-Sya'bi juga telah beritakan, menyatakan kepada seorang lelaki satu hadis, dia nyatakan, dia riwayatkan satu hadis, kemudian dia kata, a'tainaka bighairi syai'in qad kana yurkabu fi ma dunaha ila al-Madinah. Asy-Sya'bi kata, ini aku telah berikan kepada kamu secara percuma sahaja, tapi untuk hadis seperti ini biasanya kita akan bermusafir jauh, pergi ke Madinah untuk mencari hadis seperti ini. Begitulah mereka
dalam kesungguhan untuk menjaga, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.